Assalamualaikum, hai korang, apa khabar semua? Macam mana sebulan PKP kat rumah ni? So nasihat cikgu, isilah masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Tolonglah mak lipat baju ke, mak masak ke, basuh kereta ayah ke, lipat baju ke, asalkan korang tak buat benda-benda yang tak berfaedah. Dan yang paling penting, stay at home. Okay, so cikgu, inilah kerja cikgu petang-petang. Kita berkebun, siram pokok, tanam pokok sikit, tolong wife buat kerja rumah dan sebagainya. Okay, dan lagi satu benda yang paling penting korang kena buat tempoh berkurung yang sangat panjang ni adalah jangan lupa belajar account. Okay, so boleh tengok YouTube channel YouTube Cikgu Pali. Kita belajar account Form 4 dan Form 5. Jadi untuk video kali ni kita nak buat penyata kewangan part yang kedua. Hari tu kita dah buat akaun perdagangan dan untung rugi. So this time around kita nak fokus kepada penyata kedudukan kewangan, yang mana cikgu dapat rungutan daripada pelajar-pelajar. PKK susah. Cikgu saya tak suka buat PKK. Kenapa macam tu? Sebab PKK nakkan korang cari nilai keseimbangan. Betul tak? So bila tak seimbang, student stress, takut nak menghadapi ketidakseimbangan. So masing-masing ambil keputusan untuk tak nak buat PKK. Tolong jangan buat macam tu. Seimbang tak seimbang belakang cerita, yang penting kita kena buat. Okay, so macam mana nak cari nilai keseimbangan? Korang kena faham, keseimbangan tu maksudnya ada dua nombor yang sama banyak. Bermaksud ada dua formula yang kita kena ingat lah. Yang pertama, aset bukan semasa tambah dengan modal kerja. So apa tu modal kerja? Beza aset semasa dengan liability semasa. Okay, so first kita cari dulu aset bukan semasa. Kedua, kita cari aset semasa. Ketiga, kita cari liability semasa. Keempat, aset semasa tadi tolak dengan liability semasa. Beza tu kita panggil modal kerja. Kelima, modal kerja ni tambah balik dengan aset bukan semasa. So itu ialah nilai keseimbangan yang pertama. So formula yang kedua untuk PKK ataupun penyata kedudukan kewangan, very simple. Equity pemilik tambahkan dengan liability bukan semasa. Equity pemilik tambah dengan liability bukan semasa. So macam mana cari equity pemilik ni? Kita nak cari modal akhir. Okay, so formulanya ialah modal awal tambah dengan untung bersih tolak ambilan. Modal awal tambah untung bersih tolak ambilan, kita akan dapat equity pemilik. And then yang kedua, terus tambahkan dengan liability bukan semasa. Liability bukan semasa ni, biasanya kita ada pinjaman lah dalam soalan. Dan ini pun jarang-jarang keluar. Kalau ada pinjaman, maksudnya adalah liability bukan semasa. Kalau tak ada, it's okay. Cuma ada equity pemilik sahaja untuk formula yang kedua. Dah dapat nombor tu, bandingkan dengan nilai keseimbangan yang pertama tadi. Kalau seimbang, Alhamdulillah. Kalau tak seimbang, tak apa. Kalau boleh cari kenapa tak seimbang, better. Kalau tak dapat, nak buat macam mana? Okay, so itu sahaja untuk PKK. Kita terus tengok kepada latihan. Okey, kita terus tengok soalan Sunlay Enterprise. Cikgu menggunakan latihan set soalan yang sama macam video yang lepas. Korang boleh rujuk kepada video akaun perdagangan dan untung rugi part 1. Okey, so Sunlay Enterprise ini ialah imbangan duga. Kemudian soalan bagi kita maklumat tambahan. Maklumat tambahan ni kita sudah buat analisis. So ini analisis yang kita dah buat hari tu. Dan yang kita nak buat untuk video ni ialah penyata kedudukan kewangan. Okey, baik. So, penyata kedudukan kewangan, kita nak cari nilai keseimbangan. So, formula yang pertama ialah aset bukan semasa tambahkan dengan modal kerja. So, cikgu selesaikan dulu aset bukan semasa. Okey, so aset bukan semasa kita, kalau korang tengok dekat imbangan duga, yang pertama kita ada premis 56,000. So, saya masukkan premis 56,000 terus dekat nilai buku. Kenapa? Sebab premis tiada susut nilai. Okey, premis tiada sud nilai. So, sebelum tu cikgu lupa nak explain ni nilai kos, sud nilai terkumpul. Nilai kos tolakkan dengan sud nilai terkumpul, kita akan dapat nilai buku. So, 3 ni kita nak guna dia untuk aset bukan semasa. Baik, yang kedua kita ada lengkapan. How much is our lengkapan? Lengkapan kita ialah 12,000. So, ini masuk dekat nilai kos. Okey, nilai kos. Kemudian dekat maklumat tambahan ada cerita pasal susut nilai lengkapan. Okey, so nilai lengkapan dan kita dah kira pun susut nilai lengkapan ialah 1548.
Okey, 1548. Tapi itu ialah susut nilai. Yang kita nak di sini ialah susut nilai terkumpul. So macam mana nak dapatkan susut nilai terkumpul? 1548 yang kita kira dekat maklumat tambahan, okey, tambahkan dengan susut nilai terkumpul lengkapan di sini. 4260. So 4260 tambah 1548 korang akan dapat 5808. Okey, 12,000 tolak 5808 kita akan dapat 8692. Okey, seterusnya apa lagi aset bukan semasa yang kita ada? Kita ada kenderaan. Mana kenderaan? 48,000. Okey, kat maklumat tambahan, di maklumat tambahan kita ada kira belanja sud nilai kenderaan ialah 4,700. Tapi kita tak nak sud nilai, kita nak susut nilai terkumpul. So, berapa tadi? 4,700 korang tambahkan dengan sud nilai terkumpul kenderaan 29,600. So, tambahkan dua-dua kita akan dapat 34,300. Okey, 34,300. Lupa nak tulis kenderaan. Berapa nilai kenderaan kita? 48,000 nilai kos. Tolakkan dengan sud nilai terkumpul 34,300. Korang akan dapat nilai buku dia 13,700. So, itu sahaja aset bekas masa yang kita ada. Total dia ialah 78,392. Settle aset bekas masa. Kita nak tambahkan dengan modal kerja. Macam mana cari modal kerja? Aset semasa tolak liability semasa. So, kita settlekan aset semasa terlebih dahulu. Okey, so apa aset semasa? Aset semasa yang basic, kita ada inventory akhir, akaun belum terima, kemudian kita ada bank dan kalau ada tunai, masukkan tunai. So, I is for inventory akhir. Baik, kat mana nak tengok inventory akhir? Maklumat tambahan nombor 1. Kita ada kira inventory akhir kita 6586. 6586. Okey, kemudian kita ada ABT. Berapa kita punya ABT? ABT ada di maklumat tambahan. Okey, ABT kita ada di sini. Aset bukan aset, ABT ialah akaun belum terima. Where is it? Akaun belum terima. Kenapa cikgu tak jumpa? Oh ya, di sini. Okey, akaun belum terima. Kita dah ada maklumat tambahan 20,800 ialah nilai yang terkini ya. 20,800. Kenapa saya masuk kat kolom yang pertama? Sebab kena ingat ABT kena tolak dengan peruntukan hutang ragu. So, mana peruntukan hutang ragu kita? Boleh tengok dekat maklumat tambahan peruntukan hutang ragu kita dah kira 520. Okey, 520. Baik. Cuba kita tengok balik kita punya maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan. Yang asalnya kita punya peruntukan hutang ragu, dia telah berkurang 1080. Ini korang dah masukkan dia ke dalam apur. Okey. Dan bila kita kira, so nilai yang baru, peruntukan hutang ragu yang baru ialah 520. Ini akan masuk dalam PKK. So jangan salah ambil. Tolong ambil PKK yang baru iaitu 520. So tolakkan dua-dua ni, anda akan dapat 20,280. Okey, dan yang ketiga kita ada bank. So bank boleh tengok balik dalam imbangan duga, kita punya bank ialah 28,000. Okey, 28,000. Ada lagi tak aset semasa yang lain? Ada. Sila tengok di maklumat tambahan, kita ada insurans prabayar. Insurans prabayar means kita terlebih membayar insurans, sebab tu dia menjadi aset. So, insurans prabayar 200.
Okey. So cikgu kira itu sahaja kita punya aset semasa. So tambahkan, korang akan dapat 55066. Kenapa kita letak sini? Kenapa tak letak kat sini? Sebab ingat, saya nak dapatkan modal kerja di sini. Nak cari modal kerja, aset semasa, tolakkan dengan liability semasa. So settle, tolak liability semasa, baru letak modal kerja tu di sini. Okey, so liability semasa yang wajib ada ialah ABB. ABB mesti kena ada. Okey, so berapa ABB kita? Boleh tengok dekat imbangan duga, ABB 10110. Okey, yang kedua, tengok di maklumat tambahan, kita ada liability semasa yang lain, kadar bayaran belum bayar. Kadar bayaran belum bayar, boleh tengok di maklumat tambahan, kadar bayaran belum bayar kita ialah 325. Okey, kadar bayaran belum bayar, dia akan menjadi hutang, sebab tu liability semasa. Baik, seterusnya kita ada sewa belum terperoleh. Sewa belum terperoleh. Apa maksud sewa belum terperoleh? Ada sewa yang patutnya kita belum dapat tapi kita dah terlebih dapat. Bila terlebih dapat maksudnya kita berhutang sebanyak 2,000. Okey, sebanyak 2,000. Baik. Cuba kita tengok maklumat tambahan, kot ada yang lupa. Mana maklumat tambahan berkenaan dengan sewa? Okey, sebahagian premis telah disewa dengan kadar 500 sebulan mulai 30 April 2017. Okey, 2017. So, dia start sewa pada bulan April, hujung bulan. Maksudnya dia start pada bulan Mei. Kalau korang kira Mei, Jun, Julai, 8, 9, 10, 11, 12, maksudnya dia sudah sewakan bangunan tu selama 8 bulan. So 500 darabkan dengan 8 bulan, kita dapat 4,000. So ini jumlah sewa yang sepatutnya kita terima. Tapi kalau korang tengok dekat imbangan duga tulis sewa ialah 6,000. Kita sudah terima 6,000 sedangkan kita cuma sepatutnya terima 4,000. Mana datang extra 2,000? 2,000 tu maksudnya kita dah terlebih terima. Sebab tu kita panggil dia sewa belum terperoleh. Once kita terlebih terima, maksudnya kita berhutang dengan orang. Dan last kali kita ada pinjaman. Pinjaman ni mesti ada yang pelik. Biasanya dia adalah liability bukan semasa. Tapi kenapa untuk soalan ni pinjaman dikira sebagai liability semasa? Sebab maklumat tambahan last kali ada sebut. Pinjaman perlu dijelaskan pada 31 Disember 2018. Tengok, ini dah tarikh 31 Disember 2017. Kita punya pinjaman akan berakhir 31 Disember 2018. Maksudnya dia tak lebih daripada setahun. Sebab tu dia dianggap sebagai liability semasa 14,000. So totalkan adik-adik, korang akan dapat 26 435. This is our liability semasa. Kita dah ada aset semasa, kita dah ada liability semasa. Nak buat apa? Tolakkan dua-dua ni. Kita akan dapat 28 631. Ini yang dipanggil sebagai modal kerja. Okey, modal kerja 28631. Ingat tak formula yang pertama? Modal kerja tambah dengan aset bukan semasa di sini. So, tambahkan dua-dua, korang akan dapat 107,023. Okey, so ini nilai imbangan yang pertama. Dah siap ke belum? Belum siap. Ada formula yang kedua, equity pemilik. Okey, equity pemilik. So, apa formula equity pemilik? Equity pemilik, kita kira equity pemilik dulu, lepas tu tambahkan dengan liability bukan semasa kalau ada. Kalau tak ada, it's okay. Okay, so equity pemilik kita, formulanya ialah modal awal tambah untung bersih tolakkan dengan ambilan. So, how do we get modal awal? Modal awal tempatnya di sini, di imbangan duga.
Mana modal? Okey, bawah sekali kita ada modal 73,500. 73,500 tambahkan dengan untung bersih. Okey, tambahkan dengan untung bersih. Untung bersih kita dah kira dalam apur. Kita dapat untung bersih sebanyak 39,923. Last sekali tolakkan dengan ambilan. Alright, so ambilan boleh lihat di imbangan duga juga 6,400. Kirakan korang akan dapat 107,023. Sama tak dengan atas? Sama. Alhamdulillah kita dah dapat full mark, jawapan yang betul. Okey, kalau tak seimbang tak ada masalah, cari balik kat mana kita silap. Kalau seimbang, alhamdulillah. Kalau tak seimbang, cari-cari tak jumpa juga, don't worry much. Korang dah dapat, kalau dah buat daripada awal dengan akhir sampai akhir ni dengan baik, maksudnya korang dah dapat almost full mark. Okey, so sekian saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.